kepribadian murid yang sudah seorang guru Jaya dengan cara kita sendiri suka untuk belajar. Jadilah seorang guru yang ingin melihat murid-murid yang dididik oleh kamu semua nanti jadi murid yang baik di lakunya dan juga yang cerdik pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rozi dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Kami daripada kumpulan 7 akan memulakan pembentangan wawancara insan guru profesional. Baiklah, saya mulakan dengan pendahuluan. Pada 25 November 2023, iaitu bersamaan dengan hari Sabtu, tepat jam 10 pagi, kami seramai 6 orang dalam kumpulan 7 telah mewawancara guru bidang iaitu mata pelajaran Bahasa Melayu. Seterusnya, pada hari yang sama juga, tepat jam 9 malam, kami turut mewawancara guru luar bidang iaitu guru teknik dan vokasional yang mengajar subjek grafik komunikasi teknikal. Sesi wawancara bagi kedua-dua guru ini dilaksanakan secara dalam talian melalui aplikasi Google Meet. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Syuhada. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Alia. Kita beralih kepada latar belakang guru bidang bahasa. Beliau ialah Encik Muhammad Nasir bin Ibrahim. Beliau berasal dari Gemas Negeri Sembilan. Beliau telah mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Gemas Negeri Sembilan. Seterusnya, beliau telah menyambung pengajian di Universiti Sains Malaysia, USM dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Bahasa Melayu. Maklumat lain mengenai pendidikan beliau diterangkan dalam paparan slide. Beliau telah berkhidmat selama 28 tahun sebagai seorang guru di mana sekolah pertama beliau ialah di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Permaisuri Sarawak dan kini beliau merupakan guru perlengkaran pentadbiran di Sekolah Menengah Kebangsaan Tarian Hilir Negeri Sembilan. Pengalaman mengajar beliau yang lain telah dipaparkan di dalam slide pembentangan. Antara pencapaian beliau ialah beliau merupakan penulis buku latihan karangan CJ Pelajaran Malaysia SPM dengan formula Imbako. Beliau juga telah menjadi penceramah jemputan bagi teknik-teknik menulis karangan di sekitar Malaysia. Seterusnya, kita beralih kepada latar belakang guru bukan bidang. Beliau ialah Encik Muhammad Faizal bin Muhammad Dirus yang berasal daripada Jelebu Negeri Sembilan. Beliau telah mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tarian Hilir Negeri Sembilan. Seterusnya, beliau telah menyambung pengajian di Universiti Teknologi Malaysia, Sekolah Johor Bahru dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan. Maklumat lain mengenai pendidikan beliau telah dipaparkan dalam slide pembentangan. Beliau telah berkhidmat sebagai seorang guru hampir 20 tahun dan pengalaman mengajar beliau ialah di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Undang Musa Al-Haj Negeri Sembilan sehingga kini. Antara pencapaian beliau ialah beliau telah mendapat anugerah guru dedikasi Pejabat Pendidikan Daerah Jempol Jelebu Negeri Sembilan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Beliau juga merupakan ketua jurulatih Sekolah Luar Bandar mewakili Malaysia ke Formula One School World Finals di United Kingdom dan Singapura. Pencapaian lain beliau telah dipaparkan di dalam slide pembentangan. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada sebab ingin menjadi guru bagi guru bidang Bahasa Melayu yang telah kami wawancara. Beliau menyenaraikan 3 sebab, iaitu sebab yang pertama ialah kerana minat. Beliau sangat berminat dalam pendidikan perguruan. Sebagai bukti, beliau pada mulanya bukanlah lepasan pendidikan, tetapi beliau telah menyambung pendidikan dengan mengambil diploma perguruan lepasan ijazah di Institut Pendidikan Darul Aman di Kedah. Usaha beliau diteruskan sehingga beliau berjaya bergelar guru bermula tahun 1996. Seterusnya, sebab kedua ialah beliau suka menggunakan keadaan sendiri. Beliau seorang yang sangat minat menulis sejak usia kecil lagi. Oleh hal yang demikian tidak dapat dilakukan lagi dengan kejayaan beliau mencipta teknik karangan Imbako yang digunakan oleh murid-murid sehinggalah kini. Seterusnya, sebab terakhir yang dikatakan ialah Cikgu Nasir ialah beliau ingin menambah ilmu pengetahuan. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau merasakan murid-murid juga mampu memberi pengajaran serta ilmu baharu kepada guru-guru. Pada pendapat beliau, murid-murid boleh dijadikan sebagai bahan kajian bagi menghasilkan lebih banyak teknik atau kaedah belajar yang lebih berkesan pada masa akan datang. Baiklah, seterusnya beralih kepada sebab ingin menjadi guru bagi guru bukan bidang iaitu Cikgu Faizal. Menurut Cikgu Faizal, sebab beliau menjadi guru ialah kerana minat dan pemikiran beliau. Sama seperti Cikgu Nasir, Cikgu Faizal juga mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pendidikan walaupun bukan daripada kelulusan pendidikan. Beliau sanggup menyambung pendidikan dalam diploma perguruan lepasan ijazah dalam pendidikan dari penciptaan reka bentuk dan lukisan kejuruteraan. Minat ini membuatkan beliau tidak mempedulikan kejayaan rakan lain yang sudah pun bekerja tetapi mengambil peluang untuk mendapatkan pendidikan perguruan. Beliau turut menetapkan pemikiran beliau bahawa murid-murid ini merupakan anugerah dari Tuhan yang perlu dibantu. Beliau mengatakan bahawa pekerjaan beliau sebagai seorang guru itu merupakan suatu ibadah. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya.
Terima kasih saudari Syuhada. Baiklah, seterusnya ialah ciri kepribadian yang perlu ada bagi seseorang guru yang berjaya. Menurut Cikgu Nasir, terdapat 4 ciri kepribadian yang perlu ada. Pertama, sifat penyayang. Beliau menyatakan bahawa sifat penyayang adalah sifat yang penting untuk dimiliki oleh seseorang guru. Guru perlulah menganggap anak murid mereka sebagai anak sendiri dan melayan mereka dengan penuh toleransi. Ciri kepribadian yang kedua ialah ikhlas. Cikgu Nasir mengatakan bahawa apa-apa juga kerjaya juga perlu dilakukan dengan hati yang ikhlas dan anggaplah ia merupakan satu ibadah kepada kerjaya masing-masing. Sifat ini amat penting supaya setiap perkara yang kita lakukan mendapat keberkatan daripada Allah SWT, terutamanya kepada seorang pendidik, di mana mereka perlu berkongsi ilmu kepada murid-murid tanpa mengharapkan sebarang balasan. Selain itu, guru pula mempunyai sifat yang rajin. Cikgu Nasir berkata, guru yang baik perlu rajin dalam melaksanakan tanggungjawab mereka, terutamanya dalam mencari maklumat yang kini hanya terdapat di hujung jari sahaja. Hal ini bagi memastikan apabila murid-murid bertanya soalan kepada guru, guru dapat memberikan jawapan yang tepat kepada murid tanpa ragu-ragu. Ciri kepribadian yang terakhir ialah sabar. Cikgu Nasir berpesan bahawa guru perlulah sabar dalam menghadapi kerana murid-murid di sekolah. Murid-murid pada masa ini mempunyai pelbagai kerana, ragam dan tingkah laku yang perlu guru hadapi dengan penuh kesabaran. Oleh itu, guru seharusnya sabar dalam apa jua keadaan yang dihadapi semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya ialah ciri kepribadian yang perlu ada bagi seseorang guru yang berjaya menurut Cikgu Faizal. Ciri pertama ialah guru perlulah bersikap terbuka untuk belajar. Hal ini diperkatakan demikian kerana banyak ilmu yang perlu dipelajari untuk menjadi guru yang berjaya. Guru perlulah menunjukkan kemahiran-kemahiran yang mereka ada dan memberikan sepenuh kekuatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ciri yang kedua daripada Cikgu Faizal ialah berlapang dada. Hal ini diperkatakan demikian kerana guru juga akan menghadapi masalah dengan guru yang lain kerana adanya perselisihan faham dalam menjalankan tugas. Oleh itu, guru perlulah berlapang dada bagi memastikan suasana bekerja lebih selesa dan juga mesra. Terima kasih saudari Alisa. Seterusnya, saya akan menerangkan isu dan cabaran di sekolah yang dinyatakan oleh Cikgu Nasir dan Cikgu Faizal. Menurut Cikgu Nasir, terdapat 2 isu dan cabaran yang dihadapi oleh beliau di sekolah. Yang pertama ialah sistem pendidikan yang mencabar bagi guru lama. Cikgu Nasir mengatakan bahawa sistem pendidikan masa ini lebih maju. Beliau merupakan guru yang sudah berumur dan tidak mahir dalam menggunakan teknologi maklumat seperti membuat slide yang baik dan cantik. Menurutnya, beliau harus berusaha untuk mempelajari dengan lebih mendalam mengenai kemahiran menggunakan teknologi maklumat supaya beliau tidak akan ketinggalan dalam melaksanakan tugasnya. Isu dan cabaran yang kedua pula, tempoh yang diberikan oleh pihak pejabat pendidikan daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melaksanakan tugasnya amat singkat. Isu ini akan menjejaskan masa guru-guru untuk memberikan sepenuh perhatian kepada murid-murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Cikgu Nasir mengatakan bahawa beliau harus rajin dan tidak malu untuk bertanya kepada guru-guru muda yang baharu di mana mereka lebih cekap dalam menggunakan komputer. Menurut Cikgu Faizal pula, isu dan cabaran yang dihadapi oleh mereka di sekolah ialah cabaran dengan pelajar. Cikgu Faizal terpaksa berhadapan dengan masalah disiplin kerana beliau merupakan ketua guru disiplin di sekolahnya. Murid-murid ini biasanya kuat memberontak, tidak boleh menerima teguran dan tidak boleh diambil tindakan apabila mereka berada di khalayak ramai. Namun, menurut beliau, setiap guru perlu memikirkan cara yang sesuai dan berkesan untuk mengubah sikap murid-murid tersebut mengikut situasi dan keadaan semasa agar masalah disiplin ini tidak akan berleluasa. Selain itu, Cikgu Faizal juga menghadapi cabaran dengan rakan-rakan guru. Menurut beliau, rakan sekerja mempunyai latar belakang yang berbeza dan masalah peribadi yang tersendiri. Oleh itu, beliau mengambil jalan untuk bersifat terbuka. Sebagai contohnya, jika terdapat guru yang tidak hadir ke sekolah, beliau akan menjadi orang pertama yang menghubung guru tersebut bagi mendapatkan maklumat sekaligus. Cara ini akan memperbaiki dan mengeratkan hubungan silaturahim antara mereka. Akhir sekali, beliau juga mendapati bahawa guru-guru ini tidak memaklumkan segera mengenai masalah murid-murid di sekolah dan bilik nojah. Cikgu Faizal mengatakan bahawa ada sesetengah guru berdiam diri dan tidak mengambil inisiatif untuk memberitahu guru disiplin tentang masalah yang berlaku terhadap murid-murid mereka. Perkara ini menyebabkan pihak sekolah tidak dapat mengetahui dengan lebih terperinci tentang setiap perkara yang berlaku kepada murid-murid di sekolahnya. Jadi, setiap guru haruslah memberitahu di dalam kumpulan aplikasi WhatsApp atau secara peribadi tentang masalah yang berlaku terhadap setiap murid agar mereka akan ditegur dan diambil tindakan yang sewajarnya bergantung kepada kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Dini. Baiklah, terima kasih kepada saudari Alia. Seterusnya saya akan membentangkan tentang soalan 6.0 iaitu apakah teknik-teknik pengajaran yang cikgu gunakan untuk menarik perhatian murid supaya lebih fokus dan cara menjadikan suasana pembelajaran lebih menarik. Jawapan yang dikemukakan oleh Cikgu Nasir berkaitan dengan soalan berikut adalah beliau menggunakan teknik didik hibur. Beliau menggunakan teknik ini iaitu dengan menyelitkan unsur-unsur kecindan atau unsur kelakar dalam pembelajaran. Sebagai contoh, elemen nyanyian dan elemen lakonan yang boleh mengurangkan
tingkah laku pasif dalam kalangan murid. Teknik ini amat penting untuk dilakukan oleh guru semasa sesi PDP dijalankan di dalam kelas agar dapat menarik perhatian murid semasa guru menyampaikan ilmu yang diselitkan bersama-sama dengan unsur lucu atau unsur jenaka selain bermaklumatkan untuk menggalakkan murid mudah memahami terhadap ilmu yang disampaikan oleh guru dengan bahasa yang mudah, jelas dan tata bahasa yang betul. Seterusnya, menurut Cikgu Nasir, teknik kedua iaitu memberi kata-kata pujian. Beliau menyatakan bahawa setiap guru perlu sentiasa memberikan kata-kata pujian atau ganjaran lisan kepada murid. Antara contoh kata pujian dan penghargaan yang guru boleh berikan kepada murid adalah seperti syabas, jawapan kamu memang hebat, atau jawapan kamu memang mantul dan sebagainya. Menurut beliau, sekiranya murid itu buat kesalahan, guru tidak seharusnya mengeluarkan kata-kata kesat atau menggunakan perkataan kasar kepada murid yang boleh menimbulkan perasaan dendam dalam kalangan murid kerana mereka akan mengingati kata-kata kasar yang masih terngiang-ngiang di dalam fikiran mereka. Seterusnya, menurut jawapan yang diberikan oleh Cikgu Faizal pula berdasarkan soalan 6.0 adalah teknik menggunakan seluruh kreativiti dalam PDP. Beliau menyatakan bahawa beliau menggunakan seluruh kreativiti yang ada pada diri beliau untuk menjadikan suasana pembelajaran lebih happening dan live semasa sesi PDP dijalankan di dalam kelas. Sebagai contoh, beliau melakukan aktiviti pembelajaran yang kreatif yang boleh menggalakkan semua murid terlibat secara aktif dan memastikan setiap murid akan bangun daripada bangku semasa sesi aktiviti PDP dijalankan. Seterusnya, teknik mengaitkan isu-isu semasa kepada murid. Menurut beliau, setiap guru perlulah sentiasa mengaitkan isu semasa terkini dengan sesi pembelajaran di dalam kelas, terutamanya isu berkaitan pendidikan, pembelajaran di Malaysia dan sebagainya. Hal ini akan memberi impak positif terhadap pembelajaran murid di dalam kelas supaya murid lebih memahami dan mendalami tentang sesuatu pelajaran. Oleh itu, setiap guru perlulah sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu dan pengetahuan serta peka terhadap perkembangan isu semasa dari semasa ke semasa. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang apa yang diperkatakan oleh kedua-dua IGP tersebut dalam wawancara yang telah dijalankan tempoh hari mengenai sistem pendidikan negara pada masa kini. Menurut Cikgu Nasir, tentang sistem pendidikan negara pada masa kini adalah sistem pendidikan terkini sangat mencabar terutamanya sebagai seorang guru. Hal ini dikatakan demikian kerana guru perlu berhadapan dengan masalah disiplin seperti buli, bergaduh dan ponting sekolah. Oleh itu, guru haruslah bertanya serta mengambil berat. Sekiranya guru tidak mengambil kisah atau tidak mengikut SOP, maka apa-apa perkara yang terjadi kepada murid akan dipertanggungjawabkan ke atas guru. Selain itu, isu nasional atau kebangsaan terkini mengenai penghapusan peperiksaan UPSR turut diperkatakan oleh Cikgu Nasir. Tindakan menghapus peperiksaan UPSR ini telah menimbulkan satu permasalahan kepada guru. Hal ini dikatakan demikian kerana guru tidak tahu bagaimana murid-murid akan dinilai sekiranya peperiksaan UPSR dimasukkan. Misalnya, murid yang berada di darjah 6 akan memasuki tingkatan 1 di sekolah menengah kelab. Oleh itu, kelayakan untuk memasuki tingkatan 1 akan dinilai melalui pentaksiran atau peperiksaan darjah 6. Di samping itu, menurut Cikgu Faizal tentang sistem pendidikan negara masa kini adalah berkaitan penggunaan pentaksiran berasaskan sekolah atau pentaksiran bilik darjah. Penggunaan pentaksiran berasaskan sekolah atau pentaksiran bilik darjah adalah sangat baik dan berkesan berdasarkan cara guru itu laksanakannya. Selain itu, pentaksiran ini banyak membentuk kepribadian pelajar dengan cara yang berbeza mengikut situasi atau keadaan. Contohnya, tugasan kerja khusus. Pelajar akan rasa bahawa tugasan itu penting kerana mereka perlu menjaga masa dan juga buat yang terbaik untuk memperoleh markah dan keputusan yang cemerlang. Seterusnya, bahagian kata-kata terakhir. Menurut guru bidang, beliau menasihati bahawa setiap guru perlulah sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Setiap guru perlulah sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran terutamanya yang berkaitan bidang perguruan. Seterusnya, beliau berpesan bahawa kita perlulah sentiasa menjadi seorang guru yang bersungguh-sungguh dalam membentuk kepribadian murid yang dididik. Pesanan seterusnya, guru perlu sentiasa menjaga tingkah laku. Seorang guru perlu pandai menyesuaikan diri dengan keadaan di sekolah dan jangan terlibat dengan salah laku yang boleh dikenakan tata tertib. Seterusnya, setiap guru juga dinasihatkan agar cekap dan kompeten dalam bidang IT kerana guru perlu mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang telah dipelajari di sekolah nanti. Menurut guru luar bidang pula, beliau menasihati bahawa setiap guru perlulah sentiasa pandai membawa diri. Ketika menjadi seorang guru, kita perlulah pandai dalam menyesuaikan diri dengan keadaan semasa di sekolah. Seterusnya, beliau berpesan bahawa kita perlulah sentiasa berlapang dada dalam melakukan kerja yang dilakukan. Seorang guru janganlah menolak kerja yang telah diberikan.
Pesanan seterusnya, seorang guru perlu pandai mencari peluang untuk meningkatkan keupayaan diri. Ini kerana guru dapat menyampaikan ilmu kepada murid-murid melalui kemahiran, kreativiti dan inovasi supaya murid mudah memahami sesuatu pembelajaran. Pesanan yang terakhir ialah, semasa bergelar insan guru perantis ini, kita perlulah sentiasa menjadikan pensyarah sebagai sumber rujukan kita bagi memastikan persediaan menjadi seorang bakal guru lebih berkualiti. Secara kesimpulannya, hasil pelaksanaan wawancara IGP ini telah memberikan impak yang positif dan membuka mata kami dalam mendalami dunia pendidikan. Kami juga dapat menimba ilmu dengan lebih banyak bagi mempersiapkan diri untuk menjadi seorang insan guru profesional. Selain itu, kami juga mendapat berbagai pendapat dan idea berkenaan teknik pengajaran untuk digunakan dalam pengajaran kelak. Kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Rozi kerana memberikan peluang kepada kami untuk melaksanakan wawancara IGP ini. Tidak lupa juga jutaan terima kasih kepada Cikgu Nasir dan Cikgu Faizal kerana sudi meluangkan waktu untuk diwawancara dan berkongsi idea kepada kami. Refleksi kendiri bagi diri saya adalah saya dapat membuka minda dan hati tentang kepribadian seorang insan guru profesional. Melalui wawancara ini, saya mendapat pelbagai ilmu pengetahuan yang tidak mungkin saya dapat di mana-mana. Saya juga diberi peluang mengenali teknik pengajaran yang dapat diaplikasikan dalam pengajaran kelak. Selain itu, mereka juga memberikan pelbagai nasihat yang merangkumi pelbagai aspek dalam menjadi seorang insan guru profesional yang baik pada masa akan datang. Saya pasti bahawa mereka amat sesuai dalam menjadi suri teladan dan rujukan kepada saya kerana mereka memiliki pencapaian yang tinggi dalam bidang pendidikan. Terima kasih kepada saudari Nurufana. Seterusnya refleksi kendiri saya iaitu terdapat banyak nasihat, peringatan pengajaran dan panduan berguna yang boleh saya ambil untuk terus bersemangat menjadi seorang bakal pendidik pada masa hadapan. Respon jawapan yang diberikan oleh kedua-dua insan guru profesional sangat baik dan terperinci yang dapat membuka minda dan meluaskan lagi pengetahuan saya tentang profesi perguruan. Pengalaman ini sangat bermakna kerana memberi dorongan motivasi dan inspirasi kepada saya yang boleh membantu saya dalam proses kemenjadian saya sebagai seorang guru kelak. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada saudari Alia. Terima kasih saudari Dini Safia. Berdasarkan sesi wawancara yang telah dilaksanakan terhadap guru bidang Bahasa Melayu iaitu Cikgu Nasir dan guru luar bidang Teknik dan Vokasional iaitu Cikgu Faizal, banyak ilmu baru yang kami dapat untuk digunakan dan diterapkan dalam menjadi seorang bakal warga pendidik pada suatu hari nanti. Segala pengalaman yang diceritakan oleh mereka sangat menyentuh hati kami kerana tugas yang perlu dipikul dan digalas oleh seorang guru bukannya mudah dan banyak cabaran yang perlu dihadapi sebelum menjadi seorang guru profesional. Kedua-dua guru ini juga menekankan kepribadian yang perlu ada pada diri seorang guru iaitu sentiasa bersifat ikhlas, sabar, rajin, penyayang dan berfikiran terbuka. Akhir kata, saya amat bersyukur dan berterima kasih kepada kedua-dua guru ini kerana banyak memberi nasihat serta kata-kata semangat kepada kami yang bakal menjadi seorang guru pada masa hadapan. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Syuhada. Baiklah, seterusnya bagi refleksikan diri saya, banyak pengajaran, nasihat, pengalaman serta ilmu baru yang boleh kami ambil sebagai bahan rujukan bagi persediaan kami melangkah ke alam perguruan. Nasihat yang sentiasa akan saya ingati ialah daripada Cikgu Nasir, jadilah seorang guru yang menjadikan murid seorang murid yang baik tingkah lakunya dan seorang murid yang cerdik pengetahuannya. Wawancara ini telah membuka mata kami tentang tidak mudah menjadi seorang guru. Guru akan sentiasa dihujani dengan berbagai masalah, bukan sahaja dari diri sendiri tetapi dari pelajar dan juga rakan sekerja. Baiklah, saya teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Refleksi kendiri saya bagi wawancara insan guru profesional ini banyak memberi nasihat serta pengajaran kepada saya sebelum memasuki alam perguruan. Kedua-dua guru menekan kepada kami bahawa kerjaya guru ialah ibadah dan mendatangkan pahala yang besar kepada kehidupan kita. Saya tahu, guru bukan sahaja diperlukan bagi kemahiran mengajar semata-mata, namun turut diperlukan bagi aspek rohani, jasmani, emosi dan juga sosial. Perkongsian mereka untuk sentiasa melengkapkan ilmu pengetahuan dalam diri, termasuk juga persediaan fizikal dan mental, akan saya ingati kerana tugas guru bukanlah mudah. Pengalaman ini memberi banyak nasihat kepada saya untuk menjadi guru. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, saya akan meneruskan tentang refleksi diri saya. Saya berpendapat bahawa menjadi seorang guru bukanlah mudah, misalnya dalam melayani karena murid maupun rakan sekerja. Selain itu, guru mempunyai beban yang berat dan tanggungjawab yang besar untuk dipikul. Namun begitu, sekiranya amanah maupun tanggungjawab yang diberikan dijalankan dengan baik, maka profesi sebagai guru ini akan membawa ke syurga.